Hai, Assalamualaikum Puan. Hai, Hai. Waalaikumsalam. Puan boleh kita mulakan? Sebelum tu, Boleh, kita start je segera. alright. Okay, sebelum tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Terima kasih Puan sebab sudi terima jemputan kami untuk kami berbual Puan pada malam ini. Sebelum tu, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Awani Bakis Adenan. Kawan Okay. saya Alisa, yang Mhm. ketiga Nurul Hidayah dan yang keempat Ardini. Kami masing-masing dalam jurusan kaunseling di UM. Okay, Okey. salam perkenalan. Salam perkenalan Puan. Okay. Okey, Puan boleh tak Puan cerita sedikit berkenaan kami biodata Puan? Oh, okay, biodata, nama penuh Faizah binti Nayan. Mempunyai 7 orang cahaya mata. Tinggal di Kemunting Citra. Telah bekerja di UM selama 20 tahun. Okey, saya belajar first degree di Mesti Malaya dalam bidang sarjana muda kaunseling dan saya buat sarjana di UUM, sarjana sains kaunseling. Okey, itulah serba ringkas saya punya background. Oh, jadinya Puan dah banyak kali lah kan buat sesi silang budaya dengan klien kan? Sebab student UM kan memang multicultural kan, jadi memang selalulah. Oh, Alhamdulillah. Bertepatan dengan assignment group kami lah kan? Okey. Okey. Seterusnya saya teruskan dengan Alisa dengan soalan. Ya, baik Puan. Okay. Boleh tak kalau Puan ceritakan serba sedikit pengalaman sepanjang menjalani sesi kaunseling silang budaya tu? Maksudnya pengalaman sesi tu lah macam mana? Okey, kalau silang budaya lah. Contoh macam kita orang Melayu tak ada masalah lah, memang medium kita Malay. Kalau saya buat sesi dengan student India dengan Chinese, most of them memang guna English. Jadi saya memang speaking lah. Dan ada juga student-student foreigner kan. Contoh macam daripada Pakistan, daripada uh, China pun ada, daripada Indonesia, daripada Nigeria, Somalia, itu memang of course lah memang kena speaking lah kan. So maksudnya medium dalam sesi counselling Malay dengan English sahajalah. Okey. Dari segi kalau kata okey dari segi bahasa, kalau dengan student Somalia dengan Nigeria yang saya susah sikit sebab saya tak berapa faham slang English dia orang. Dia macam ada slang dia orang macam lain sikit ya, compare dengan kalau student-student yang lain lah. Tapi kalau student lokal kita Chinese ke India yang memang speaking so tak ada masalah. Kita boleh manage lah, tak ada masalah. Okay, so maksudnya cabaran yang paling utama tu masalah bahasa lah kan Puan? Ya. Okay, kalau aspek lain macam diskriminasi ke, skeptism ke atau Okay, yang lain? dari segi tu tak adalah sebab sorry kalau bising anak saya tengah main ni. Okay, dari segi diskriminasi tak adalah sebab sebagai kaunselor memang kita telah di-train untuk menerima klien tanpa syarat, unconditional acceptance dalam Rogers kan. Kita kena syarat-syarat dalam Rogers tu kena empati, kena menerima klien tanpa syarat. Jadi saya terima je klien saya seadanya kan. Kadang-kadang macam contohnya macam ada certain macam India kan, kadang-kadang dia orang datang kalau yang lelaki macam bau badan kuat kan, jadi still sesi diteruskan tanpa macam kita macam bau you kuat ke apa ke, tak ada. Jadi saya teruskan macam biasalah.
It's normal lah bila kita facing dengan pelajar yang pelbagai bangsa. Okay, so maksudnya Puan, Sekejap. okay. Sorry lah adik, apa anak saya yang kecil tu abang dia kacau. Kan? Puan. Okay, teruskan. Okay, so Puan kata tadi ada tentang bau badan kan, tu termasuk dalam segi fizikal dia punya perbezaan fizikal kita. So maksudnya walaupun benda tu berlaku tapi tak ada masalah sebab kita kaunselor menerima seadanya. Ya, diteruskan juga, tak adalah macam bau badan you kuat sangat dah terpaksa terminate lah. Tak adalah, jadi saya teruskan jugalah sebab memang itu adalah di antara cabaran bila kita mengendalikan sesi kaunseling silang budaya. Dia akan ada macam-macam lah kan, sebab setiap races tu unik, berbeza kan, so kita kena menerima kepelbagaian bangsa tu. Okay, kalau daripada segi kepercayaan ke agama diorang pula, ada tak berlaku benda tu? Maksudnya diorang punya diorang tak boleh nak terima agama kita ke macam mana bila termasuk elemen-elemen agama suatu sesi tu. Pernah ke terjadi? Okey, dari segi tu tak ada masalah sebab kita pun faham kalau macam Chinese mungkin ada yang beragama Kristian, ada yang beragama Buddha. Kalau India kan mungkin ada Hindu dan mungkin juga ada Kristian. Jadi contohlah macam kalau kata saya handle isu yang related dengan pengurusan stres kan. Okey, jadi contoh macam kalau kata isu pengurusan stres kan, so macam dari segi macam kita bincangkan dari segi cara untuk mengatasi stres, mungkin salah satu kalau kata dalam Islam kita akan macam salah satu cara untuk kita mengurus stres adalah kita menunaikan solat kan, solat sunat, kemudian kita solat hajat, lepas tu kita baca Al-Quran. Tapi kalaulah kata klien saya tu memang Chinese ataupun India ke ataupun mungkin Kadazan ke apa ke, orang Sabah atau Sarawak yang non-Muslim, so kita bagi juga aspek keagamaan tapi relate dengan agama dia orang lah. Kalau kita sebut sembahyang pun kita sebut solat lah, sebut sembahyang kan. So you mungkin boleh sembahyang, you berdoa dengan cara masing-masing sebab setiap agama dia ada kepercayaan masing-masing kan. Setiap agama memang mementingkan inilah kalau kata kita orang yang beriman, maksudnya kita akan sembahyang kalau kata non-Muslim lah. Tapi kalau kata orang Islam, orang yang beriman tu dia solat. Macam tu lah. Lepas tu mungkin dalam bagi non-Muslim, bagi yang silang budaya ni mungkin dia orang juga berpuasa. Jadi kita mungkin berbincang dari segi cara yang dia orang berpuasa lah. Berpuasa sebelah malam ke macam mana ke, so kita ikut budaya dia orang. So dia orang okey lah. Dan saya pun okey lah, tak ada masalah dari segi tu. Okay, kalau kita teruskan maksudnya kalau faktor umur saya rasa tak ada masalah sebab ni universiti semua macam sebaya je kan. Kalau student ke ada yang staff pun dapatkan perbezaan umur ni berlaku macam tu. Tak ada masalah. Okay, actually pelan sikit CV. Pelan sikit. Okay, actually saya sebab macam awak semua kan dah level umur anak saya kan, macam anak saya, jadi saya treat pelajar UM macam anak saya, sebagaimana saya nak macam anak saya senang belajar, selesa, mudah kan, dibantu oleh orang lain. Jadi saya akan cuba bantu seboleh yang mungkin lah pelajar-pelajar UM. So dari segi perbezaan umur tak ada masalah sebab ya Allah
Okay, so sebab saya kerja dekat UM since saya lepas habis belajar dekat Muslim Malaya masuk umur 20-an macam you all, dan sekarang saya dah 40-an. Jadi saya sebelum ni mungkin range umur saya lebih kurang dengan pelajar universiti. Beza sikit je kan, macam umur saya 24, 25, pelajar UM mungkin masa tu 23, jadi okay. Lepas tu dah lama-lama saya pun semakin memahami budaya pelajar UM. Sampai sekarang saya berusia 40-an, saya faham. Okey lah kalau kata staff UM pun, staff UM ada pelbagai umur juga, umur 20-an, 30-an, 40-an, 50-an. Tapi semua okey, mungkin sebab pengalaman bekerja selama 20 tahun, jadi kita dah ada banyak pengalaman. Jadi kita boleh facing dengan pelbagai klien daripada pelbagai latar belakang, budaya dan juga umur ataupun kepercayaan. Okey. Okay, yang terakhir sekali perbezaan daripada segi sosio-ekonomi dan isu minoriti ada tak berlaku sepanjang puan lakukan sesi? Of course. Okay, kebanyakan pelajar UM yang saya datang untuk sesi lah kan. Ada yang ramai B40 kan. Ada yang ada masalah kewangan, ada yang ada isu terpaksa kerja sebab tak ada duit. Ada yang duit PTPTN kena bagi dekat mak ayah. Ada yang macam-macam lah, ada yang mak ayah dah tak ada, terpaksa kerja sendiri semua kan. Jadi saya cuba tolong seboleh yang mungkin. Contoh macam baru ni ada seorang student tu, dia memang daripada keluarga yang susah. Lepas tu ayah dia bagi alasan, ayah dia muda lagi, baru dalam awal 40-an tu. Dia bagi alasan ayah dia sakit buah pinggang tapi tak kronik pun. Bagi alasan dia tak bekerja. Mak dia kerja tukang masak. Ada adik-adik lagi. Jadi ayah dia selalu minta duit dekat dia kan. Maksudnya dia terpaksa bagi. Jadi dia tak ada duit untuk belanja dekat UM. Jadi saya bantu dia lah untuk dapatkan bantuan duit zakat daripada HCP. Dan baru ni dia cakap dia nak bekerja sebab nak beli laptop. Jadi saya kata, it's okay kamu kerja, kamu boleh kumpul duit. Tapi dekat UM pun kita ada bagi bantuan laptop untuk pelajar B40 kan. So saya minta dia saya ada buat surat sikit lah recommendation kepada TNC dan alhamdulillah dapat lah. Dan ada lagi pelajar yang memang pelajar ni mak dia dah meninggal, dia tangguh pengajian tahun lepas. Lepas tu dia tak dapat PTPTN tahun ni, jadi memang tak ada duit. Jadi dia tanya saya dia perlu tangguhkan pengajian lagi tak sebab dia nak kerja nak cari duit. Saya kata tak perlulah untuk tangguh sebab you dah tangguh dah semester lepas, kali tangguh lagi semester ni lambat dah nak habis. Jadi you better teruskan, saya boleh bantu, saya deal saja. Saya kata di HCP ada banyak bantuan yang HCP boleh bagi kepada pelajar. Jadi saya bincang dengan pegawai kebajikan HCP dan juga Timbalan Chancellor untuk bagi pengecualian yuran pengajian. Jadi dah memang pelajar ni susah. Jadi alhamdulillah saya buat permohonan kepada TNC. Jadi permohonan diluluskan. Jadi pelajar ni tak perlu bayar yuran semester ni. Since dia memang tak dapat duit PTPTN dan tak ada duit untuk makan. So dia yang kerja masa cuti semester ni digunakan duit tu lah untuk duit poket dan dapat sedikit bantuan zakat. Jadi yang saya nak cakap kat sini, memang ada je pelajar yang ada masalah sosioekonomi lah dari segi ada je yang orang-orang yang loaded kan, macam-macam tapi macam-macam isu. Pelajar-pelajar Indonesia yang diberhentikan masa PKP disebabkan ayah meninggal dan terpaksa bekerja. Jadi dia tak attend kelas. Jadi saya panggil dia, saya buat sesi dengan dia. So saya report daripada kaunselor tu dimasukkan ke dalam mesyuarat Senate Universiti untuk menyokong permohonan pelajar untuk meneruskan pengajian. Jadi bagi saya tiada limitasi dari segi budaya ataupun bangsa ataupun perbezaan negara. So saya cuba bantu seboleh yang mungkin as long as pelajar-pelajar UM dapat peluang untuk belajar dengan sama rata lah dengan orang lain. Okey, lagi?
Okey, saya teruskan, saya serahkan kepada kawan saya pula. Okey. Okay, terima kasih Alisa. Okay, untuk soalan yang seterusnya, bagaimana ataupun kaedah ataupun kemahiran apa yang Puan selalu gunakan untuk Puan kendalikan sesuatu sesi? Kemahiran. Of course lah kemahiran asal counselling. Kan? Okay. So dalam sesi counselling kita ada proses-proses dia yang kita perlu ikut, bermula daripada membina hubungan kan. Membina hubungan tu repo. Lepas tu kita meneroka masalah apa semua sampailah last sekali penamatan. Dan kemahiran yang digunakan adalah kemahiran asas counselling. Nah, sebagaimana yang kamu tahu, kita juga belajar teori-teori counselling kita boleh guna sepanjang sesi kaunseling tersebut. Jadi jawapan kepada soalan kamu tadi, kemahiran asas kaunseling. Okay, terima kasih Pak. Saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Okey. Dah okey. Um, Dini. apa? Saya ke Dini? Alisa kan cabaran dulu kan. Okey. Maaf Ibu. Okey. Tadi Hidayah dah tanya pasal kemahiran. Okey. Kalau ada kemahiran maksudnya mesti akan ada cabaran. Bila cabaran tu menyebabkan kita perlukan kemahiran. Okey. So soalan dia, cabaran apa yang Puan lalui? Maksudnya dalam banyak-banyak sesi tu apa cabaran yang paling Puan rasa tak boleh dilupakan sampai sekarang? Cabaran ya. Dalam ramai-ramai klien Puan, mesti akan ada seorang tu yang memberikan cabaran paling memberi kesan lah kepada Puan. Okey. Dia cabaran kadang-kadang bila klien yang dirujuk. Kalau klien yang volunteer datang tak ada masalah, dia datang dia akan terus share apa yang dia nak cakap. Tapi kalau klien yang dirujuk, dia datang dia akan senyap lah. Senyap dan kita kena pentingnya untuk kita bina repo dulu supaya dia ada trust kepada kita untuk bercerita. Sebab dia pun tak kenal siapa kita, tiba-tiba diarahkan contohlah oleh pengetua ke, oleh dekan ke ataupun oleh timbalan naik chancellor untuk jumpa kaunselor untuk share tentang isu dia kan. Jadi untuk bercerita kepada orang asing bukanlah sesuatu yang mudah lah sebab kita yakin ke benda-benda yang kita simpan lama tapi kita nak kena share dengan orang yang kita tak kenal. Jadi that's why di situ pentingnya maksud cabaran di sini bagaimana pentingnya seorang kaunselor tu ada skill untuk membuatkan klien tu untuk bercerita lah. Tapi cabarannya macam kalau kata yang dirujuk tu dia macam susah untuk share lah. So kaunselor kena ada skill bagaimana nak memujuk klien untuk share. Okay, so maksudnya cabaran paling utama adalah cara untuk buatkan klien tu meluahkan apa yang ada dalam hati Ini dia. kalau klien dirujuk, tapi kalau klien yang memang volunteer datang tak ada masalah. Dia datang kadang kita memang dah nampak dah muka dia memang air mata dah nak keluar kan. Dah bergenang sangat-sangat je. Saya tinggal nak bagi tisu dekat dia. Kan yang tu memang tak ada masalah lah. Cuma ini pun bagi saya kalau klien datang macam ni, okey lah dia akan menangis. So saya biarkanlah teknik kesenyapan kan. So kita tunggu dia sampai dia okey, dia stable semua, bagi tisu sampai dia rasa okey, dia dah boleh bercakap, dia tak terisak-isak. So sesi akan diteruskan lah. So kalau cabaran yang lain macam mana? Okey, kalau bagi saya yang mencabar adalah klien yang datang dengan isu kesihatan mental. Okey, contoh macam klien yang dia ada kalau isu kesihatan mental ni dia ada dua. Satu neurosis dan satu psikosis. Kalau klien yang tahap neurosis, dia contoh dia mengalami depression tahap neurosis ni tahap yang level kaunselor untuk handle lah. Tapi kalau tahap psikosis tu di luar keupayaan kaunselor.
Contoh kalau neurosis ni dia mengalami mild depression, depression tahap ringan. Contoh macam adalah isu tak boleh tidur, isu tak ada selera makan, berat badan turun, tak ada mood untuk pergi kelas, tak boleh nak recite apa semua kan. Tapi dia still boleh berfikir secara waras. Tapi kalau dia psikosis, adalah klien yang mengalami halusinasi. Dia nampak benda, dia mula mengalami halusinasi, dia nampak benda contoh macam nampak orang ke, nampak makhluk apa ke, dia nampak darah ke, ataupun dia dengar bisikan, auditory. Kalau nak halusinasi tadi yang visual, ataupun dia halusinasi bau, dia berbau something, kan berbau busuk ke, berbau darah ke. Okey, itu adalah level psikosis. Bila level psikosis, kaunselor kena rujuk kepada psikiatris. Okey, apa yang mencabar di sini bila saya berhadapan dengan klien yang macam ni, bila dia datang pada saya, dia cakap tak kisahlah sama ada isu depression ke, bipolar ke apa ke, Puan, boleh tak saya nak mati? Bila dia tanya macam tu, kamu nak jawab apa? Takkan nak cakap, oh you boleh mati, kan? Ataupun you nak cakap, kenapa you nak bunuh diri? Oh tak boleh cakap macam tu. Bila kita facing dengan klien yang ada isu kesihatan mental, words yang kita akan kita kena guna words yang very careful. Words tu boleh menyebabkan dia orang macam mana nak cakap? Dia mudah, apa word saya dah lupa dah nak cakap. Kita kena careful, kalau kita salah cakap memang dia akan trigger. Contoh, kenapa you nak bunuh diri? You ingat bunuh diri tu you masuk neraka, you tak tahu ke? Kita tak boleh cakap macam tu. Sebenarnya orang yang ada penyakit mental ni, yang tahap psikosis, dia pun tak nak mati, dia pun tak nak bunuh diri. Tapi apa benda yang berlaku dekat dia tu, dia ada satu perasaan yang rasa geram sangat, rasa macam nak mati. Dia tak boleh tengok benda-benda tajam, dia punya perasaan tu meluap-luap. Klien saya datang macam tu. Kan, jadi bagaimana kita nak meyakinkan dia yang dia tu masih ada orang yang sayang, family sayangkan dia, kawan-kawan sayangkan dia. Lepas tu kita kena bantu dia untuk tingkatkan dia punya self esteem. Barulah dia akan rasa dia tak patut mati. Dia kena teruskan hidup. Masih banyak impian hidup yang belum dia capai. Itulah baru ni bukan baru ni, memang banyaklah isu-isu pelajar yang memang tanya saya boleh ke dia nak mati apa semua kan. Itu bagi saya yang ni macam cabaran lah. Sometimes kadang bila saya dekat rumah ke sebelah malam ke ataupun hari cuti, saya dapat mesej, Puan, boleh ke saya mati? Saya sendiri akan mengalami anxiety bila saya dapat soalan macam tu. Jantung saya berdegup kencang. Saya mula approach lah, saya akan buat intervensi dah klien saya. Bila kita entertain dia, itulah sebenarnya cara kita untuk membantu. Walaupun sebenarnya kita macam saya bukanlah orang pakar psikiatri ke apa, tapi bila kita membantu dia, sebenarnya dia orang ni nak someone untuk dia share. So bila kita reply message dia, dia akan rasa ada orang yang willing untuk dengar dia, willing untuk dengar apa yang dia nak share. Dia just nak share saja apa yang dia rasa. So kita lend lah our ear untuk dengar apa yang dia nak share. So daripada situ, at least kita boleh bantu dia yang perasaan kosong, emptiness apa semua tu kan. Memang ada. Memang ada. Tapi itulah alhamdulillah lah, baru ni bila klien saya datang, dia tanya dia patut mati ke. Alhamdulillah saya boleh buatkan dia rasa macam dia perlu hidup, buat dia rasa dihargai. Sebelum ni dia lost everything, dia rasa dia dah tak nak buat macam-macam benda, dia patut mati kan. Sebelum ni dia ada ikut terapi dengan hospital dekat rumah dia. So lepas sesi dengan saya, dia kata dia patut buat balik semua homework yang dia pernah buat sebelum ni. Masa dia semangat untuk meneruskan hidup. Lepas tu dia rasa sebelum ni dah lama tinggal psikoterapi dengan psikiatris dekat hospital kat rumah dia. Dia nak pergi balik. Maksudnya dia rasa dia perlu untuk hidup. Bagi saya itulah cabaran pada masa sekarang sebab banyak isu-isu kesihatan mental. Itulah cabarannya.
Okay, baik Puan. Okay, kita Okey. pergi kepada soalan yang terakhir. Saya serah kepada Okey. admin. Okey Puan, untuk soalan, sebenarnya bukan soalan terakhir, dia ada 2 soalan. Saya sendiri pecahkan. Okey, Okey. saya nak tahu macam tadi Puan cakap klien ni ada yang dirujuk dan ada juga yang datang secara sukarela. Jadi boleh tak Puan share macam mana penerimaan daripada kedua-dua pihak ni? Yang dirujuk dengan yang sukarela. Macam mana diorang punya penerimaan after dah buat sesi kaunseling ni? Okey, macam baru ni, klien saya tu dia biasanya saya akan tanya, pernah tak attend sesi kaunseling sebelum ni? Kalau dah pernah attend sesi dengan siapa? Kalau tak pernah, dia cakap saya memang susah untuk share dengan orang sebab isu trust, sebab dia rasa dia susah nak percaya dengan orang. Tapi hari tu dia datang ke pusat kaunseling, memang saya rasa dia dalam keadaan yang desperate lah. Dia memang kena jumpa kaunselor. Actually dia mungkin sebab isu trust dia pergi ke PKU dulu dan dia jumpa dengan doktor di PKU, tapi doktor advise you pergilah pusat kaunseling, jumpa kaunselor. Dan ditakdirkan memang jumpa dengan saya. Then saya tanya dia lah, pernah jumpa mana kaunselor tak kat sini? So dia cakap dia tak pernah jumpa mana kaunselor sebab isu trust. So saya tanyalah, ikut masa sekolah dia pernah jumpa kaunselor ke, mungkin kaunselor ada cerita isu dia dengan orang lain ke. Dia kata tak ada, tak pernah jumpa. Cuma dia macam dia risaulah kalau dia share dengan kaunselor, takut kaunselor tak jaga. Dan saya bagi jaminan lah, saya kata as a counselor kami memang ada atau yang kami kena follow dan kita memang ada etika. In case kalau kata contohlah macam you dah buat sesi dengan saya, tiba-tiba you dengar dekat school ke, you dengar dekat Inasis ke isu pasal you, maksudnya saya lah yang bocorkan. So you boleh ambil tindakan ke atas saya, you boleh report dekat lembaga kaunselor. So saya akan didakwa lah, saya kata dekat dia. So dari segi ni maksudnya you tak perlu risau dari segi jaminan kerahsiaan lah, sebab kalau saya yang bocorkan memang saya berhak didakwa, saya kata dekat dia. Jadi so sebelum tu pun memang dia dah nak menangis dah, kan memang muka dia memang sangat ni lah, sangat terdesak lah. So saya banyak memberi peluang kepada dia untuk share semua apa yang dia rasa. Actually masa dia datang dia share tentang masalah dia yang ada anxiety. Tapi at last selepas saya dah approach dia apa semua, baru dia cakap dia ada masalah tentang assignment. Dia memang ada masalah anxiety berpunca masa sekolah dulu dan sampai sekarang. Disebabkan tu dia rasa macam ada social anxiety lah. Asalnya dia saya kalau kita share, kalau kita tak share tentang apa dia tu duduk Inasis mana, asal mana, tak ada masalah untuk belajar. So dia sebelum ni dia kata dia extrovert, tapi lepas satu isu dia menjadi introvert kan. So sampai dekat UM sekarang pun dia still seorang yang introvert. Dia ada isu tentang assignment. Jadi bila saya kata tak apa, saya boleh bantu sebab saya as a counselor macam kami kena buat program, kena manage program apa semua. So saya ada pengalaman menguruskan apa yang kamu risau tu. Saya kata macam contoh macam dia takut macam mana nak menguruskan penajaan. Macam mana nak buat surat nak jemput untuk penajaan, macam mana nak ni, dia risau sangat. Itu kerisauan dia sekarang menyebabkan anxiety dia, jadi lebih sampai tak boleh nak tidur sampai dia rasa nak berhenti belajar. Saya kata you jangan risau sebab insyaAllah saya boleh tolong. Saya ada pengalaman, alhamdulillah saya pernah handle banyak program dekat UUM. Saya pernah handle seminar kaunseling kebangsaan, saya pernah handle career fair, saya pernah menguruskan biro penajaan. Jadi saya boleh bantu you. Lepas tu alhamdulillah saya kata mungkin Allah dah gerakkan kamu untuk datang pusat kaunseling dan jumpa saya. Mungkin sebelum ni kamu ada isu trust kepada kaunselor, tapi lepas mungkin kamu pun terdesak dan terpaksa datang. So Allah dah gerakkan kamu untuk ke pusat kaunseling. Alhamdulillah. So
okey lah, kita jadi facilitate lah, kita boleh bantu dia. So lepas pada tu emosi dia daripada yang tadi memang tak okey, 360 darjah muka dia berubah daripada orang kata apa? Tak, sedih lah. Memang senyum, dah lepas sesi memang senyum. Senyum, ya Allah, bagi saya sepuas hati lah bila saya dapat tolong klien saya sampai dia dah okey, dia rasa happy apa semua kan. So, saya kata kat dia tak apa, saya akan cari info tentang apa penajaan tu apa semua dan saya akan bagi pada kamu. So, a few days ago tu saya cari info tu dan saya send kat WhatsApp lah dekat dia. Dan saya guide dia macam mana nak buat. So dia kata, okey puan, kalau tak ada apa yang tak faham, dia akan bagi tahu. And Alhamdulillah dari segi keberkesanan tu, saya boleh nampak dari segi dia punya expression wajah. Memang mula-mula memang, ya Allah, muka dia memang, memang sebenarnya dia nak berhenti belajar. Disebabkan dia tak boleh nak buat assignment tu. Tapi lepas kita dah bantu dia apa semua, permudahkan dia, Alhamdulillah. Saya rasa dia dah okey sebab saya dah bagi bahan semua kat dia, tak tanya saya apa-apa, mesti okey lah. Dan actually kita memang, pusat kaunseling yang kita memang ada, kita bagi evaluation form lah. So far feedback yang terima tu positif lah. Kan penerimaan klien. Okey, lagi next soalan. Habis dah tu. Ada lagi satu soalan. Soalan last. Okay. Alamak, apa tadi? Okay, saya nak tahulah kan bila Puan kan dah lama kendalikan sesi kaunseling ni. So, bagi Puan sendirilah kan, daripada sesi kaunseling multicultural ni, apa yang terkesan pada Puan? Ataupun mungkin macam memberi pengajaran pada Puan ke, ataupun mungkin ada penerapan aura-aura positif ke dalam diri Puan, mengubah persepsi Puan ke? Of course. Okay, actually bila banyak mengendalikan sesi kaunseling ni, banyaklah yang saya pun kadang-kadang yang mana-mana isu yang mungkin yang tak begitu, ialah mungkin sekadar satu sesi saja, jadi saya mungkin tak ingat sangatlah apa isu dia. Tapi adalah mungkin daripada sesi kaunseling silang budaya ni banyak membantu saya, mungkin dari segi saya tahu dari segi budaya pelbagai bangsa, kepercayaan dia orang, kalau berlaku macam ni apa yang dia orang akan buat apa semua. So secara tak langsung memang improvekan saya punya skill, saya punya knowledge dan juga saya punya experience. Ataupun mungkin bila saya mendalikan sesi kaunseling dengan orang-orang Pakistan ke orang Arab ke, jadi saya pengalaman ataupun bagaimana dia orang mengendalikan masalah tu saya boleh dapat banyak pengetahuan yang baru. Banyaklah yang improvekan saya dalam sesi kaunseling ni bila mengendalikan sesi kaunseling silang budaya. Bunyi lagi? Okay, Alhamdulillah Puan, dah banyak dah input-input yang berguna yang mampu membantu kami buat assignment kami. Sekali lagi terima kasih Puan sebab sudi untuk bertemu Puan oleh kami pada malam ini. Kita sama. Kita snap gambar boleh? Okay. Ya. Jadi 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Okay, terima kasih. Okay, sama. Okay. Terima kasih Puan.